Apakah dalil-dalil nas-nas yang mengatakan soal hakikat ni tadi, yang kata semua yang berlaku ni semua kerja Tuhan? Yang pertama surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu, dan Allah juga menjadikan apa yang kamu lakukan. Kita buat baik ke, buat buruk ke, dari segi hakikatnya kerja Tuhan. Tuhan yang buat, bukan kita buat. Dari segi hakikat, dari segi syariatnya kita lah buat. Itu ayat yang lain, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ayat tadi, bukanlah engkau yang melempar wahai Muhammad masa engkau melempar batu tadi tu, tapi Allah lah yang melempar. Padahal Nabi Muhammad yang baling. Tapi dari segi hakikatnya Allah yang melempar. Nabi Muhammad dia tak ada kuasa langsung nak melempar tadi. Semuanya atas kuasa Allah. Dari segi syariatnya Nabi Muhammad yang melempar. Dari segi hakikatnya Allah yang melempar. Kemudian surah An-Nisa ayat 78. Jika mereka mendapat kebaikan, ni orang-orang jahat lah. Kalau orang-orang jahat ni dapat benda-benda baik, mereka mengatakan kebaikan ini datangnya daripada Allah. Tapi jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan keburukan ni, bencana ni daripada engkau. Bila dapat baik, ni Tuhan bagi. Bila dapat buruk, ni Nabi Muhammad ni yang pasal. Jadi Tuhan jawab, katakanlah semuanya daripada Allah. Baik ke, buruk ke, semua daripada Allah. Dari segi hakikat, bukannya datang daripada makhluk. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan? Ni soal hakikat syariat ni, kenapa lah mereka ni tak faham ni? Sebab tak belajar. Bila kita belajar tak ada masalah. Kita tahu dah orang ni sembah hakikat kan sembah syariat. Jadi kita tak ada rasa was-was, kita tak ada rasa nak tuduh dia sesat ke apa ke. Cantik je. Tapi dalam ayat yang ke-79, Tuhan dia balas balik. Dia kata kebaikan apa-apa yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa-apa yang menimpa kamu daripada diri kamu sendiri. Nampak macam bertentang. Ayat yang 78 tadi Tuhan kata baik ke buruk ke aku yang buat. Ayat 79 Tuhan kata baik itu aku buat, buruk tu kamu buat sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan nak seimbang balik, ikut fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kan? Kita faham semua yang berlaku semua kerja Tuhan. Usaha ikhtiar kena ada. Tu nak cerita yang tu lah. Kan? Yang buat jahat tak mau semayang, menyembah berhala apa semua tadi tu, salah kamu juga. Sebab kita ni dihukum berdasarkan syariat tu tadi. Kan? Kita sembah berhala buat apa? Dihukum dah sendiri. Apakah jenis-jenis syirik? Syirik ni ada dua jenis. Yang pertama syirik jali. Syirik jali ni syirik terang-terang. Dosa syirik ni tak terampun. Dosa lain Allah ampun juga hujung-hujung ni. Dah bakar api neraka apa semua, Allah ampun juga. Dosa syirik Allah tak ampun. Yang kedua syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik jali, apa dia syirik khafi? Jenis-jenis syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ni syirik terang-terangan, nampak dia syirik tu. Contoh dia sembah berhala, ataupun dia sembah manusia, sujud kepada manusia, anggap manusia ni mampu bagi mudarat, mampu bagi manfaat, menyembah bulan, bintang, menyembah alam semesta semua. Yang tu syirik terang-terang, kita tahu. Yang bahaya lagi syirik khafi, syirik jenis yang sembunyi-sembunyi. Syirik khafi ni contoh dia dalam hati. Dia semayang, mengaku 2 kalimah syahadah, semua sama macam kita, tapi dalam hati dia kata hukuman Allah ni tak adil. Dia ada tersentuh, kan? Mana boleh dari segi harta warisan, orang perempuan dapat sikit, orang lelaki dapat banyak, tak adil. Tapi dia cakap dalam hati dia, syirik tersembunyi. Syirik juga tu. Maksud dah lawan Tuhan lah, mana boleh. Dia ada satu kuasa aja, kuasa Tuhan. Ada satu undang-undang je, undang-undang Tuhan. Tiba-tiba kita nak buat undang-undang lain. Syirik tu, tapi syirik khafi. Satu lagi jenis syirik khafi, iaitu syirik yang halus. Syirik dari segi hakikat. Contohnya, kita mengatakan ada selain daripada Allah yang berkuasa melakukan sesuatu dari segi hakikat. Contoh macam api tadi ya. Api dia bakar daun-daun. Kita kata dari segi syariatnya, api lah yang bakar daun. Dari segi hakikatnya, api langsung tak ada kuasa, Allah yang bakar daun tu. Tak faham? Tapi dia kata dah, selain Allah ada lagi yang boleh membakar daun ni. Nampak? Dia ada dua kuasa dari segi hakikat.
Kalau kita dari segi hakikat, kita hanya pusing, Allah punya kerja. Kereta meledak, Allah punya kerja. Israel dia bunuh orang Palestin, Allah punya kerja. Kita nampak semua pekerjaan Allah. Tapi orang ni tadi dia kata dah ada pekerjaan makhluk juga dari segi hakikat. Salah. Kok mana pun dari segi hakikat ni pekerjaan Tuhan je, tak ada pekerjaan lain dah. Dia bila kita dah memandang semua yang berlaku keliling kita ni, yang membakar Allah, yang mematikan Allah, yang menghancurkan Allah, yang melukakan Allah, yang menjatuhkan Allah, yang memudaratkan Allah, yang memanfaatkan Allah. Bila kita dah mahir dah tu, dia akan sampai peringkat musyahadah. Kita nampak semua pekerjaan Allah. Bila dah dapat musyahadah, kita pun sampailah ke maqam wahdatul af'al. Macam mana cara nak berinteraksi ataupun menanggapi syariat dan hakikat? Yang pertama, pekerjaan hakikat ni urusan Tuhan. Kita jangan sibuk-sibuk. Kita faham dah dari segi hakikatnya Allah yang bakar daun kering. Jadi tak payah sibuk-sibuk lah urusan tu. Yang kita nak sibuk ni urusan hakikat ni tadi. Kan? Dia duk bakar daun kering ni nak sampai kat rumah kita lah. Kita duk pandang hakikat. Oh, dia kerja Allah ni biarlah. Itu urusan Allah hakikat. Syariat urusan kita. Walaupun masih tetap duk pada urusan Allah juga. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, kita ikut usaha ikhtiar. Nampak api nak mai kat rumah kita, usaha. Kita kena padam. Sebab kita nak memadam tu tadi tu, kerja Allah juga tu. Dari segi hakikat kan, kita mana ada kuasa nak fikir, nak padam. Itu fikiran daripada Allah, kerja Allah. Jadi tak boleh kita nampak api dah nak mai kat rumah kita. Oh, ni hakikat kerja Allah semua ni. Biarlah kerja Allah, biar Allah uruskan selesai. Kerja dia. Biar bakar Allah. Dengan kita sekali terbakar. Dia tak boleh. Jadi kerja hakikat Allah punya kerja, biar. Kita jangan campur. Kita kerja syariat je. Allah, mana Allah perintah suruh buat, kita buat. Mana Allah larang, jangan buat. Itu kerja syariat. Kita ambil tahu kerja syariat. Kerja hakikat urusan Tuhan. Kerja syariat urusan kita. Walaupun sebenarnya kita tak duduk pada urusan Tuhan juga. Sebab syariat ni dia duduk dalam hakikat tu. Surah Al-Anbiya ayat 23 maksudnya, dia, yakni Allah, tidak ditanya tentang apa-apa yang dilakukannya. Jadi kerja Tuhan ni dia tak nak soal, tak ada siapa nak soal dia. Yang nak soal ni, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Kita, kerja kita ni macam api nak main bakar rumah kita tadi, itu kerja Tuhan, biar. Tapi kerja kita disoal, kenapa kamu tak usaha nak padam? Itu kena soal. Jadi kesimpulannya, dari segi hakikat, bukan dari segi syariat, dari segi hakikat dalam alam kita ni, tak ada satu pun pekerjaan makhluk, tak ada satu pun perlakuan makhluk, tak ada satu pun perbuatan makhluk, tak ada satu pun kehendak iradah makhluk, tak ada satu pun kuasa qudrat makhluk. Semuanya Allah. Apa yang berlaku bila kita pandang hakikat tu, semua pekerjaan Tuhan, semua perlakuan Tuhan, semua perbuatan Tuhan, semua kehendak iradah Tuhan, semua kuasa qudrat Tuhan. Sebab tu dalam dua kalimah syahadah pun dia ada makam-makam dia. Untuk Islam mudah ya. Islam di dunia sebut ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam selesai. Tapi yang bahagian dalaman tu dia ada makam-makam. Ada orang dia sebut dua kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak faham pun. Orang yang atas sikit dia sebut tu dia faham maksud. Atas lagi dia ilah. Dia tak terjemah tidak ada Tuhan selain Allah. Dia terjemah tidak ada ilah selain Allah. Sebab ilah tu dia lagi tepat. Tu makam atas lagi. Orang atas lagi tidak ilah tu 99 nama Allah masuk dalam tu. Tidak ada yang bekerja melainkan Allah. Tidak ada yang memandang melainkan Allah. Tidak ada yang mendengar melainkan Allah. Tidak ada yang menggerakkan melainkan Allah. Semua tu ni. Tidak ada yang memperlakukan melainkan Allah. Tidak ada yang berkehendak melainkan Allah. Tidak ada sebab tu la ilah. Tidak ada dalam ilah tu. Jadi orang yang sampai peringkat tu, bila sebut la ilaha illallah, 99 nama Allah masuk dalam tu. Ilah tu tadi. Jadi dia sebut kalimah syahadah tu dia nikmat. Kita biasa kita tak sampai. Kita duk faham tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pandangan orang biasa. Kalau dia atas sikit, tidak ada ilah selain Allah. Dia lebih lagi. Bila atas lagi dia musyahadah, syuhud. Nama pun asyhadu. Bersaksi. Bukan angkat saksi tu.
bersaksi, menyaksi dengan batin ni. Aku bersaksi tidak ada yang mendengar selain Allah, tidak ada yang melihat selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Semua 99 masuk dalam tu. Dia sebut la ilaha illallah selintas ya. Semua dalam tu. Hebat. Kita satu hari insya-Allah sampai juga. Kita kena latih. Mula-mula kena wahdatul af'al, kita nampak semua pekerjaan Allah. Dari situ yang asal nak datang, lepas tu dia meningkat.